Guys, aku baru landing dekat bandar Gamuda Cove ni. Ini adalah Gamuda Cove Experience Gallery, tempat kau datang tengok rumah-rumah baru, kawasan perumahan baru lah. Tapi at the same time benda ni township. Township ni bermaksud 1,500 ekar, di mana kau ada Paya Indah Wetlands, kau ada Splash Mania, ada mall baru, ada town square, macam-macam weh. Ada banyak attraction yang macam kau boleh buat rope challenge lah, aeroba weh. Banyak sangat. Tapi ni untuk korang sebenarnya, sebab ada chance untuk korang menang hadiah. 6 challenge ni diberi nama Sotong Game Challenge. Korang kena register, lepas tu 4-5 Disember, 11-12 Disember adalah cabarannya. Satu tim 5 orang dan champion mungkin akan menang iPhone dan banyak lagi hadiah-hadiah menarik. Okay guys, so aku kat sini hari ni sebab aku nak try challenge. First challenge aku nak try adalah Honeycomb Challenge dekat Aeroba. Jom. So geng, untuk cabaran pertama ni aku datang ke kawasan di mana Aeroba berada. Untuk ketahuan korang, dekat Gamuda Cove ni banyak attraction. Tapi Aeroba ni antara attraction paling menarik. Sebab kalau kau naik ke atas, kau boleh tengok satu Gamuda Cove 1,500 ekar clear kan. Tapi bezanya, sebab kau tahulah, salah satunya adalah Honeycomb Challenge. Honeycomb Challenge ni maknanya aku kena naik atas dengan kaki aku bergolek-golek dekat bawah. Aku kena keluarkan benda kejadah ni daripada tengah ni, okay, tanpa merosakkan tepi-tepi dia. Honeycomb Challenge. So maknanya aku kena guna pin ataupun jarum ni untuk keluarkan tengah ni. Nampak? Okay, dalam masa 2 minit. Aku nak try. Jom. Naik atas dulu. Nervous. Jilat pun boleh. Oh guys, boleh guys. Nampak? Ui, aku rasa 2 minit ni possible ni weh. Ui, payahlah juga. Tadi aku dah macam dah jumpa. Ui, asal tak boleh keluar doh. Logik lah challenge ni. Memang 2 minit tak apa lah. So kau nampak tak betapa susahnya game ni sebenarnya. Weh, tebal lah. Kenapa? Alamak gantung. Fail guys. Dalam 6 challenge atau cabaran ni, aku rasa ni yang paling ngeri lah. Tu sebabnya aku berlakonnya. Nampak. Ni diberikan nama Goosebumps Rope Challenge, di mana satu tim 5 orang kan. Setiap seorang kena collect flag dengan memanjat menggunakan harness saja. Dan makin tinggi makin ngeri lah. 5 orang kena dapat 5 flag dengan masa yang terbatas. Dialah champion. Itulah Goosebumps Challenge. Aku rasa yang terakhir, orang kelima tu kena naik sampai hujung sekali atas tu. Ini adalah point yang paling tinggi dekat Goosebumps Rope Challenge. Kalau kau notice, ada bendera dekat ujung tu. Dekat sana pun ada. Aku rasa ni point paling tinggi lah. Maknanya orang kelima dalam grup kena bawa bendera yang last yang paling tinggi ni dengan masa yang terpantas antara semua grup untuk menang. Simple. So aku memang kecut lah benda-benda macam ni. Sebab ketinggian kau tengok aku pegang macam mana. Tak ada harness apa semua kan. So aku buat lah budak-budak aku buat. Susah je challenge tu. Cik, aku cerita macam aku buat. Okay, so far 2 challenge yang aku cover. Tapi total guys ada 6 cabaran, okay, untuk Sotong Game Challenge Bandar Gamuda Cove ni. Lokasinya di mana? Di sini, Bandar Gamuda Cove. Dan pastinya kalau korang nak menyertai, korang kena cari 5 orang termasuk diri korang sendiri. Daftar dekat bawah, ada link aku sediakan ni. Korang daftar sama ada pilih 4 atau 5 Disember atau 11 atau 12 Disember. Dan korang berpeluang untuk menang iPhone 13 5 biji. Tim champion akan semua menang grand prize, iaitu iPhone dan banyak lagi hadiah. Okay, tak percaya kau pergi tengok sikit dekat link yang aku dah sediakan dekat bawah ni. Okay, aku ingatkan sekali lagi, video ni tak habis kat sini guys. Lupa lah, aku ada video bola lah nak buat. Jom lah. Okay geng, musim sejuk dah start dekat England. So kena bajet lah. Akan ada game yang tunda macam game Burnley lawan Spurs tu. Sebab faktor winter storm tak pun permukaan padang terlalu tebal kan, dengan salji. Tak ada underground heating system dekat setengah stadium. Game venue lain macam Leicester lawan Watford dengan Man City lawan West Ham menyaksikan pesta salji. Macam main FIFA winter mode weh. Cuma pening aku nak follow bola kuning tu lah kan. Aku rasa dah kena start kenalkan bola oren balik. Sebab winter kali ni nampak ganas sikit. Risau pula aku nak pergi sana 19 hingga 28 Disember ni. Apa-apa pun jom kita recap balik. First game, Liverpool 4,
Soton kosong. Game ni ibarat Liverpool skor bila diorang rasa nak skor. Southampton tu ada seketika tu aku rasa macam boleh kena lagi 9-0, macam kena last season dengan Man United tu. Game yang terlalu one-sided, dan itulah faktor gerun yang aku rasa Anfield dah kembalikan lepas musim lalu tanpa penyokong menyaksikan 6 kekalahan straight di Anfield, sesuatu yang aku susah nak brain. But now aku faham kenapa. Klopp pun kata stability tak ada musim lalu. Bukan sekadar tak ada Van Dijk, tapi lebih dari itu yang kehilangan. Faktor pemain ke-12 minggu lalu dengan Arsenal lepas Klopp Arteta berbalah tu nampak menyemarakkan lagi semangat The Kop. Dan kali ni Soton datang main ibarat sotong yang kecut dari awal lagi. Adakah kau datang Anfield, eksperimen main back 3 dengan front 3? Benda yang Ralph Hasenhuttl jarang buat. Broha, Che Adams dan Armstrong semua diturunkan, dan aku rasa ini tidak akan berani tapi kurang cerdik lah bagi aku. Back 3 tu disaster bagi aku. Itu pun nasib baik Klopp rehatkan Hendo dengan Thiago lepas dah skor 4 biji kan. Sebab diorang memikirkan Merseyside derby next game lawan dengan Everton. Jota pula aku tengok Klopp kasih can main lama sikit sebab dia nak hat-trick kan. Kalau tak biasanya dah kena sub dah minit ke 70 lebih macam tu. Selagi Firmino injured dan kehilangan Mane dan Salah Januari nanti pada AFCON, siapa tak ada Jota dalam fantasy pergi beli sekarang. Klopp pun puji kau-kau lepas game, kata perfect signing, teknik dia, fizikal dia, memahami taktik, pantas dan mempunyai segala kualiti lah untuk menjadi tonggak utama Liverpool. Hasenhuttl pula mengakui taktik dia memakan diri, kehilangan dialog dengan Jenepo tu katanya antara faktor dia try taktik berani tu. Dia kata konon nak surprise Liverpool lah, tapi lalas aku rasa tim dia yang terkejut dengan taktik sendiri. Akhirnya diakui juga Liverpool antara pasukan terbaik dunia sekarang ni. Macam juga Stefano Pioli, pengurus AC Milan, cakap lepas Milan kena tapau dekat Anfield hari tu kan. Gap terlalu jauh bila aku tengok game ni, dan walaupun Alisson terpaksa save beberapa kali, tapi bayangkan Liverpool dah skor 39 gol dalam 13 game EPL setakat ni. Kemenangan ketiga berturut-turut lepas tewas kepada West Ham. Rasa macam baru semalam je kena dengan West Ham. Rupanya dah 3 game menang sejak kekalahan tu. Dalam 3 game ni Liverpool skor 10 gol dan bolos telur. Gol pertama muncul hanya selepas 111 saat weh. Robo pecut belah kiri, bertukar hantaran dengan Sadio Mane dan cross untuk Jota skor gol pertama. Itu pun kalau Jota tak di situ aku rasa Salah dah tap in dah sebab dia menunggu kat belakang kan. Peluang terbaik Soton datang pada minit ke-25 apabila Broha berjaya melepaskan diri one on one dengan Alisson, tapi tak berjaya skor sebab Alisson pandai pula tutup angle. Benda tu umpama wake up call lah untuk Liverpool pada masa tu. Hendo pula jumpa Salah belah kanan lepas 32 minit. Salah pula jadi provider, cross ke far post untuk Jota yang menunggu nak tap in. Dan memang kalau kau letak aku situ pun aku rasa aku boleh skor, aku yakin. Tapi cross inch perfect Salah tu next level kan. Tak ada satu pun pemain Soton tu dapat baca. Menariknya Salah sekarang ni sama ada dah skor atau assist dalam setiap game EPL musim ni, kecuali game lawan Burnley je. Momen untuk Jota skor hat-trick tu ada, tapi sayang dia try kena block Linako kan. Tapi Mamat Linako ni kesian, tak lama lepas tu dia jadi mangsa pula. Gol ketiga Liverpool hadir menerusi Thiago yang baru skor wonder goal lawan Porto hari tu. Cuba lagi dari jarak lebih kurang 18 meter tak silap aku, rembatan kaki kiri deflected Mamat Linako tu memperdayakan Alex McCarthy. Gol ketiga Liverpool. Hujung first half tu rasa macam game dah habis. Feeling dia lah. Sebab Livramento cross untuk Armstrong yang hampir dapat gol sagu hati untuk Soton, tapi Alisson sekali lagi cemerlang cover angle. Masuk second half aku rasa Hasenhuttl ni sedar taktik wingback dia tak berjadi. Dia terus bawa masuk Nathan Redmond dengan Tella menggantikan Bednarek, salah seorang yang dah kena kad kuning. Pino Livramento pula terpaksa last minute tackle Jota juga selamatkan gawang Soton awal second half tu. Mane pula try diselamatkan McCarthy, tapi sepakan penjuru seterusnya itulah yang membawa kepada gol keempat Liverpool. Outswinger Trent jatuh ngam depan Van Dijk, melepaskan rembatan terlalu strong terlalu padu, menewaskan Alex McCarthy dan keluar daripada dakapan dia. Klopp sedar waktu tu game dah confirm menang, so dia tak berlengah lagi. Dia tukar player, masukkan Milner dengan Chamberlain. Jota sekali lagi ada chance nak score, paling clear kali ni, tapi cross cantik Robo tu dia punya kontak tak kemas, punca melewati palang gol walaupun gol dah terbuka kan. Sayang. Lepas tu Chamberlain punya beria nak skor, memaksa tindakan penyelamat McCarthy sekali lagi. Cakap jujur kalau tak kerana beberapa pemain Soton macam Livramento, Linako dan maybe juga keeper diorang McCarthy, aku rasa dah 6 atau 7 biji senang-senang weh. Soton sekarang cuma 5 poin atas zon penyingkiran, tapi aku rasa diorang lega sebenarnya, cuma kena 4-0 sebab realitinya mungkin sepatutnya lagi banyak weh diorang skor dalam game ni. Attacking threat pun boleh kira berapa kali je. Paling lawak bila lepas game pemain tengah diorang Oriol Romeu cakap dah kena 3 biji lawan tim macam Liverpool dekat stadium macam ni, memang kita fikir damage limitation je weh. Apakan daya kan, standard terlalu jauh antara kedua-dua tim.
Klopp lepas game pun still tak puas hati. Aku dengar katanya banyak bazir peluang lah. Memang betul. Tapi bila dah skor 4 biji main home game, aku rasa dah elok lah tu kan. Lagi-lagi Chelsea pun sekadar seri. Sekarang ni 2 point je beza dengan Liverpool and Chelsea dan juga Man City kan. Dia kata pre-season yang lengkap adalah perbezaan paling ketara musim ni berbanding last season. Salah pun sempat kena serbu. Ada fans suka hati je seorang ni masuk tengah-tengah padang minta selfie. Tapi Salah tak layan weh. Agak-agak member dah penat melambai-lambai kat fans. Lepas tu kau pula pergi tarik tangan dia, paksa selfie. Ibarat kau paksa awet couple dengan kau walaupun dia tak shock dengan kau. Come on lah bro. Macam tak sesuai je perumpamaan aku ni. Man of the match bagi aku antara Jota atau Robo. Sebab tekanan Tsimikas bagi dekat position left back tu sangat kuat. Tapi dia tetap perform macam battery energizer weh Robo ni. Macam kena recharge battery lepas rehat jap. Trent punya passing range dengan kelajuan angin lagi waktu musim sejuk ni. Kalau korang tak pernah merasa kelajuan angin dekat negara-negara yang ada 4 musim ni, aku boleh cakap aku pernah rasa lah. And memang susah nak main bola weh dengan keadaan angin yang sekuat 22 km sejam. Mental weh ketepatan hantaran Trent ni. Alisson main macam Viking weh dengan janggut dia lagi. And betul-betul nampak kompos dalam kawasan dia sendiri. Fabinho, Thiago, Hendo adalah dream trio midfield bagi aku kalau semua main pada kemampuan sebenar masing-masing. Salah masih flying. Mane dah mula kembalikan form lama dia, nampak lagi fit sekarang dan gameplay physical press dan transition dia tu menjadi sesuatu yang semakin menjadi-jadilah kan. Last kali Jota terpaksa korbankan kejuaraan FIFA weh untuk game ni dan lepas skor dia buat gaya main PlayStation bye. Aku rasa Yan Benarek tu tak boleh tidur lah. Mimpi Jota je malam tu kan. Arsenal 2, Newcastle 0. Game ni walaupun susah untuk aku last, tapi demi korang aku kena jujur lah dalam penyampaian aku Aku rasa macam mixed feeling sikit lah game ni sebab ada yang elok dan banyak yang buruk sebagai fan Newcastle. Game pertama, Eddie Howe muncul sebagai pengurus baru Newcastle selepas terpaksa kuarantin minggu lalu kerana positif COVID-19 di Emirates. Dia tampil dengan formasi 4-4-2 compact. Okay? Minggu lepas menunjukkan peningkatan pada aku, tapi minggu ni masih nampak lagi betapa jauhnya level pemain-pemain yang ada dalam skuad Newcastle ni dengan tim-tim lain Jamal Lascelles, captain tu memang hampir silap-silap. Tim League 2 pun tak nak ambil dia. Malas weh aku tengok dia asyik nak angkat tangan dia. Terutamanya gol Saka tu dia angkat tangan harapkan offside. Tapi bukan dia nak kejar, try tutup angle ke, cover ke. Okey lah, kalau fikir first half je, diorang main elok sebenarnya Newcastle. Tak adalah teruk sangat kecuali dari aspek Aubameyang punya miss tu, aku dah tak tahu nak cakap apa dah. Miss of the season weh. Hilang confidence ke apa weh Mamat ni? Arsenal banyak pegang bola tapi banyak ambil shots dari luar kotak penalti je dalam first half tu. Arteta team talk dressing room berjaya sebab Arsenal keluar second half. Tim yang berbeza dari belah kiri, Tavares, Smith Rowe dan Saka passing, movement kemas. Saka berjaya pecahkan offside trap yang Lascelles duduk protes tu. Sedangkan tak offside mana pun. Dari angle Suka juga tenang je Saka menewaskan Dubravka yang dah kembali sebagai penjaga gol pilihan utama Newcastle United. Cerita pasal Saka, pengganti dia Martinelli cuma perlukan 93 saat je lepas masuk dari belah kanan. Dia anticipate bola lambung hantaran Tomiyasu, first timer volley. Yang aku berani katakan gol terbaik weekend ni mungkin boleh mencabar untuk gol-gol terbaik musim ni lah kan. What a goal Martinelli. Teknik yang agak payah kau buat nampak simple, tapi as a fan Newcastle aku persoalkan, Matt Ritchie kau buat apa? Mana man marking defender Newcastle? Selain Tomiyasu assist gol Martinelli tu, aku kena highlight juga dia banyak menafikan Saint-Maximin dalam game ni, okey? Kebangkitan Arsenal selepas disekolahkan Liverpool minggu lepas harus diberi pujian terutamanya player yang struggle minggu lepas macam Tavares, Smith Rowe, Saka, Sambi Lokonga, semua perform kali ni. Membuktikan keupayaan mereka untuk melupakan memori silam untuk perform kali ni. Oba punya form je satu kerisauan bagi aku, dan kalau kau fan Arsenal, kau pun kena risau juga sebab kalau ingat balik game Watford, dia miss awal-awal tu ramai fikir tak apa sekali je kan, tapi kali ni susah nak maafkan weh. Gol terbuka kau rembat kena tiang, bukan tiang dalam, tiang luar. Ramai fikir dia dah jumpa form balik, skor 6 gol dalam 9 game pertama EPL musim ni. Tapi last 4 game tak ada sebarang jaringan untuk ubah, banyak gila miss, penalti pun miss. Tavares aku respect lah sebab ramai duk fikir dia ni akan masuk lepas dia struggle lawan Liverpool itu, tapi Arteta kekalkan kepercayaan pada dia dan dibalas balik oleh Tavares. Dia rantai Ryan Fraser kau-kau dan attacking output dia pun boleh dibanggakan lah. Mistake tu normal lah sekali kan. Menarik nak tengok sama ada Arteta akan terus percaya dia untuk main lawan Man United next game ataupun masuk Tierney balik kan. Walaupun topik utama di Newcastle sekarang adalah pembelian pemain baru Januari nanti, tapi Dubravka bagi aku irreplaceable. Buat masa ni kalau fit, dia wajib start selaku keeper. Kalau tak, kerana dia maybe dah kena 3 atau 4 biji lah. Banyak saves, menafikan Odegaard, Smith Rowe dan ramai lagi. Seorang lagi, Ramsdale punya instinctive save try. Jonjo Shelvey tu aku cakap game changer bhai. Bola tu dia tak sentuh, aku rasa dah masuk dah kena palang bahagian bawah. Maybe game lain kan.
Apapun Arsenal ternyata pasukannya lebih baik kalau dilihat possession dan balance permainan 90 minit. Willock datang balik, klub lama dia, aku expect buat statement, tapi alahai, cuma satu shot di ujung game tu uji Ramsdale. Selain tu agak hamba. Taktik Howe kali ni berbeza dengan game Brentford, high scoring. Tu sebab dia set up team nak curi satu mata sebenarnya. Tapi aku rasa itu bukan identiti Howe kot. Kena kembalikan gameplay lawan Brentford tu kalau nak selamatkan Newcastle musim ni. Misi wajib menang, ibarat cup final dah aku rasa untuk Newcastle lepas ni lawan Norwich dengan Burnley back to back dekat home. Kalau tak menang juga, aku berani cakap sekarang Newcastle akan relegated lah. Dan aku rasa memang kena delay lah impian fans Newcastle yang baru nak meraihkan owner kaya baru Pak Arab ni kan. Arsenal kekal di tempat kelima Liga dan Newcastle 6 poin belakang Leeds di tempat yang ke-17. Newcastle 20. Scary weh. Satu rekod yang menakutkan bagi aku sebagai fan Newcastle adalah tak ada pasukan yang survive ataupun kekal di EPL lepas 13 game tak ada kemenangan, kecuali Derby County pada musim 2000-2001. Apa yang scary adalah lagi teruk kedudukan kita sebelum menjelang 1 Januari nanti, lagi susah weh nak tarik player quality transfer window nanti. Siapa nak datang tim tengah struggle nak relegate? Shelvey punya try je paling hampir nak score. Callum Wilson isolated cuma 13 sentuhan sepanjang game. Arsenal layak menang lebih besar sebenarnya. Total ada 23 shots kan. Ada hikmah ni jugalah kehilangan Lascelles dan Richie lepas ni sebab dua-dua kutip kad kuning kelima. Confirm miss next game. Cantik. Aku harap Jamal Lewis dan Federico Fernandez kembali dalam first 11 sebab ternyata bagi aku diorang ni better option di barisan pertahanan Newcastle. Man of the match senang, Bukayo Saka, threat paling besar untuk Newcastle sepanjang game, dan harapan fans Arsenal kecederaan Saka yang dialami itu tak serius je lah. Next, Man City 2, West Ham 1. Game ni sumpah aku tak tahu macam mana diorang boleh sambung main sepanjang first half tu. Ibarat perang salji weh. Non-stop macam main dekat Alaska baik. Padang penuh dengan salji, nak tengok bola pun payah. Ini kan diorang nak pass and shot. Aku tak boleh imagine lah cabaran bermain dalam condition macam tu kan. Kau boleh nampak lepas halftime diorang tukar baju seluar, mandi semua, sambung game. Padang pun berjaya diorang clear salji tu. Terima kasih kepada staff yang bekerja keras dekat Etihad, bukan sekali tapi 2 kali, before game dan halftime. Bagi aku winner untuk game ni adalah groundkeeper yang bekerja keras memastikan game dapat jalan. The Hammers bermula dengan garang, banyak memuji City first half. Masuk 6 minit, Michail Antonio hantaran drive menemui Ben Rama, tapi Ben Rama pula kelang kabut memudahkan City nak clearkan bola. City pula terus respon, Kyle Walker pula rembatan padu sikit je miss tiang. Namun peluang terbaik minit ke-16, sepakan penjuru gunduan ditanduk Laporte, kena frame gol West Ham. 3 pertukaran Pep buat dari kemenangan ke atas Everton. Mahrez, Jesus, Diaz kembali bermakna tak ada Foden, tak ada Grealish, tak ada Stones. Tapi tak ada masalah sebab City berjaya skor minit ke-17. Cuma Mahrez yang berada pada kedudukan offside dan gol dibatalkan. Sayang. Sterling pun ada chance nak skor, tapi tekanan City akhirnya membawa gol pertama minit ke-33. Mahrez dapat bola dengan ruang dan masa di sebelah kanan, melepaskan cross yang deflected sedikit sebelum melantun depan gunduan. Tugas mudah, right place at the right time untuk tap in gol pertama City. Snowstorm bertambah teruk weh pada penghujung separuh masa pertama dan menjadikan penglihatan semakin kabur dan padang semakin unplayable. Tapi pemain City beraksi macam budak-budak Eskimo baik. City lagi perform baik. Ben Johnson terpaksa buat goal line clearance percubaan Jesus. Mahrez rembat kena tiang lagi. Selepas try Cancelo diselamatkan Fabianski. Bunyi whistle first half, aku rasa West Ham lega sebab momentum waktu tu 100% City pegang kan. Second half yang agak delay sebab staff-staff stadium ambil masa nak clearkan salji atas padang, lebih kurang 25 minit. Start second half tu pun skrip sama lah. City ada peluang tambah jaringan dari Jesus, dinafikan 2 kali menerusi Fabianski dan Cresswell sampai langgar tiang, terpaksa medik masuk rawat. Dia lama enggak sebelum dia dah tak larat dah dan digantikan. West Ham cuba bangkit menyamakan kedudukan, tapi Ederson save dari percubaan Declan Rice jarak jauh. Kemudian momen Fernandinho, pemain yang sezaman dengan Vincent Kompany, Paulo Negredo, David Silva, Yaya Toure, Samir Nasri, Sergio Aguero, dah ramai lagi lah dalam karier dia dekat 9 tahun, hampir 9 tahun dekat Etihad kan. Percubaan dari luar kotak penalti hasil kerja keras Jesus dan Gundogan, melepaskan untuk Fernandinho, merembat ke arah gawang sebelah kiri, no chance Fabianski nak save bola tu untuk 2-0 di depan. Okey, masuk minit terakhir, waktu kecederaan dari situasi City sekadar relax nak tunggu whistle penamat. Tiba bola jatuh agak awkward depan Lanzini. Percubaan dari luar kotak penalti terkena tiang belah kiri sebelum menewaskan Ederson dan menghancurkan clean sheet pemain-pemain Man City dalam FPL kau dan aku. Ini adalah pertama kalinya West Ham tewas 2 kali berturut-turut sejak April lalu kepada Newcastle dan juga Chelsea. Man of the match bagi aku Ilkay Gundogan, 16 gol dalam 31 perlawanan terakhir buat Man City. One touch passing dia, link up play dia, footwork dia super.
Cancelo punya passing range sekali lagi world class. Walaupun tak score assist atau clean sheet, tapi kena akui dia aset besar Man City sekarang. Laporte bagi aku mistake prone lah, sorry to say. Dan satu-satunya selection prep yang aku kurang faham, sebab kau ada Stones yang lagi steady dari dia dan lebih selesa drive forward dengan bola. Rodri ni ibarat mob. Dia kat tengah padang tukar tempo. Bernardo 2 key passes dan ada kebebasan buat larian ke dalam box kerap kali. Threat paling besar attacking kena akui Jesus dan Mahrez yang walaupun jarang beraksi dalam kesebelasan utama Pep rotation ni, tetap maintain form diorang. Edison kena highlight juga sebab dia banyak menafikan set piece experts West Ham dengan keupayaan dia keluar claim bola, tak pun kehadiran dia untuk menampan bola. Kesimpulannya ada dua jenis Man City bagi aku. Satu yang selalu main free flowing football, belasah tim 5-0, 8-0 pun pernah ada musim-musim lepas. Satu lagi yang kerja keras. Macam tim ni, teringat aku 15 game winning run Man City musim lalu. Akhirnya 3 mata mudah walaupun scoreline sekadar 2-1. Well deserved lah. Last, Chelsea 1, Man United 1. Michael Carrick interim kepada interim. Sebut pun pelik kan. Benda yang cuma boleh berlaku sebab bot Man United. Apa-apa pun Carrick kali kedua pakai suit ni memang style lah kan. Dengan keberanian dia lagi kali ni bench Ronaldo untuk game sebesar ini lawan Chelsea pula tu dekat Stamford Bridge. Aku faham kenapa dia bench Ronaldo apabila melihat gameplay Man United yang memang hadir setakat nak cari keputusan seri, tak pun main counter cari gol. Tapi ibarat tim underdog EPL lain, sedangkan value tim kau agak besar dengan bintang-bintang bola sepak dunia. Okay fine, kehilangan Varane, now Maguire pun tak ada, Shaw pun tak ada. So maybe adalah sebab kenapa terpaksa main defensif sampai level low block. Compact gila first half tu. Aku rasa possession stats cuma menunjukkan 26% untuk Man United. Rasa macam tak ada beza Burnley main lawan Chelsea hari tu dekat Stamford Bridge juga. Cuma bahayanya untuk Chelsea, sekali je hilang konsentrasi boleh bawa padah sebab kualiti yang ada pada players Man United. Tapi aku tak pasti lah, adakah ini gameplay fans Man United nak tengok atau Carrick sekadar nak kembalikan asas bertahan atau basic defending in numbers dalam permainan Man United. Apa-apa pun, the godfather of Gegen pressing dah sign kontrak, so standby lah next game lawan Arsenal. Mungkin terlalu awal nak tengok perubahan, tapi menarik untuk melihat corak permainan sama ke, berubah ke. Bezanya work rate setiap pemain termasuk Bruno yang nampak janggal main terlalu defensif. Sancho dengan Rashford pun kerja keras dan mungkin itu faktor utama output yang memaksa Carrick bench Ronaldo ikut perancangan dia sendiri. Kena akui lah, walaupun main tak cantik tapi dapat result yang boleh dibanggakan. Lagi-lagi dekat lawan-lawan kan. Jujur cakap, tengok line up aku risau bila nampak McFred. Tak apa lagi. Ini kau letak sekali dengan Matic yang slow. Dan walaupun result kali ini tak kecewa, tapi Chelsea banyak bazir chances juga. Dan itu antara punca. Bukan kerana kekebalan pivot atau defense Man United semata-mata kan. Script game mungkin berbeza lah kalau bukan Jorginho yang ambil penalti. Kesilapan dia lah yang membawa kepada gol Man United dan bernasib baik dapat tebus balik kesilapan dia tu. Bayangkan kalau orang lain yang ambil penalti tu kan, ada banyak kualiti dipamerkan dalam corak permainan Man United sebenarnya. Lagi-lagi bila kau tengok diorang kerja keras kali ni, pressing and transition lepas press tu kan, paling penting diorang buat kali ni agak sempurna, aku kena akui. Kalau terlepas tu diorang kejar balik, semua aku nampak perbezaan kali ni. Tak ada pemalas macam Martial dah dalam tim tu. Aku rasa lagi elok kan. Carrick ada identity weh. Jangan terkejut lah kalau ada tim yang datang memanggil lepas ni walaupun setakat 2 game je dia handle. Benda paling penting kita kena akui, Chelsea adalah pasukan yang jauh lebih baik sebagai satu unit. Dan kalau Man United rampas 3 mata dalam game ni, aku anggap satu rompakan ataupun jenayah lah berdasarkan balance of play, terutamanya dalam first half tu. 64 minit berlaku sebelum dia suruh Ronaldo masuk, dan maybe ramai fans Man United dah melihat inilah masa depan CR7 selaku super sub barangkali dengan pemain-pemain muda lain menjadi tonggak utama dan masa depan pasukan. Dekat UCL maybe dia start lebih kerap lah sebab intimidation factor, tapi dekat EPL bagi peluang lah dekat bintang muda lain untuk menyinar kan. Entahlah kalau make sense apa aku cakap ni. Kalau dalam game Villarreal bernasib baik mistake penjaga gol Geronimo Rulli tu, kali ni bernasib baik lagi mistake Jorginho. Kerana itu je lah peluang yang ada pun kan. Selain Fred yang tak dapat menghukum mistake Mendy hujung game tu, chances semua datang dari mistake selawannya. Tapi dari aspek lain, aku persoalkan juga kenapa tim yang kurang cutting edge atau finishing sekarang ni sanggup ketepikan proven match winner dalam tim kau macam Ronaldo kan. Fikirkanlah, Rashford langsung tak ada threat, Bruno pun sama, sekadar menang perebutan di bahagian tengah je. Man United sentuh bola di kawasan Chelsea pun 8 kali je sepanjang game. Gol Sancho tu pun cuma salah satu daripada 2 shots on target sepanjang game. Satu lagi tu Fred punya try yang lemah lepas mistake Mendy. Itu je kesilapan calon Ballon d'Or tu, Jorginho. Bola tinggi jatuh kepada dia, first touch agak berat, mistake yang kau takkan expect dari dia lah. Dan Sancho menyambar. Sambil tu Rashford lari sebelah dia, tapi dia memilih untuk menewaskan Mendy one on one. Tenang gila, style gila. Masa Ronaldo masuk, Man United masih leading, tapi penalti tu bukan salah dia lah. Sebab Wan-Bissaka ingat dia nak main kundang-kondi dengan Thiago Silva punya betis kan. Nak clear bola tapi dia clear betis orang.
Wan-Bissaka dah level-level Bailly ni kadang-kadang kan. Bailly ni pula steady aku tengok. Game ni banyak interception dan blocking. Penalti diambil Jorginho dan menghantar De Gea drive sebelah kiri untuk Chelsea menyamakan kedudukan 1-0. Okey lah, to be fair, clumsy tackle je lah, tak ada niat pun Wan-Bissaka tu kan. Clear penalty, no protest. Dari awal lagi kau boleh nampak dah Hudson-Odoi menyusahkan si Wan-Bissaka dekat belah kiri tu, tapi dia berjaya handle Alonso yang lembab sikit kalau nak bandingkan dengan Chilwell. Dia kena bersyukur sebenarnya Chilwell injured, kalau tak mungkin lain result game ni weh. Alonso pun nampak macam kurang game time, faktor dia nampak berat sikit first touch, pun berkarat sikit game dia, movement dia. Reece James banyak main dengan Ziyech belah kanan, delivery okey, tapi bukan Reece James yang kita kenal. Tapi Werner weh, banyak miss chances dan tak dapat deliver sebagai false nine. Kali ini apabila dia bersorangan, Lukaku duk bench tunggu bila Tuchel nak panggil aku ni. Tuchel berang weh, ada satu momen tu Ronaldo terlepas perangkap offside, tapi memang terang-terang VAR replay nampak offside. Dia punya protes tu satu Stamford Bridge aku rasa boleh dengar, sampai Anthony Taylor kasih kad kuning sudut diam-diam. Tapi bahayalah, dari offside itulah Man United dapat sepakan penjuru. Dan kalaulah gol, confirm kontroversi kau-kau weh. Lagi-lagi ref tidak lain tidak bukan Anthony Taylor yang memang banyak buat palat dengan Chelsea selama ini. First half all the way Chelsea control, banyak sangat masuk box Man United. Aku tak boleh kira dah total berapa, 24 shots, berbalas 3 je untuk Man United. Mental. Lukaku diperkenalkan lewat sangat bagi aku selepas Mason Mount dan Pulisic membawa attacking threat yang lebih besar, namun end product masih tak ada. Rudiger selain rembat gegar palang sampai De Gea sakit lengan, kerja dia asyik protes dekat ref dan bergaduh dengan McTominay lah, Fred lah, semualah pendek cerita. Chalobah steady gila, maybe dah mula jadi antara pilihan utama Tuchel. Thiago Silva nampak semua benda dia menang, perebutan bola, interception, memang classy display lah. Loftus-Cheek pun steady perebutan udara dan ketinggian. Selain pressing, passing range dia dan keupayaan berganding dengan Jorginho, macam tak rasa pula kehilangan Kante dengan Kovacic kan. Ziyech antara pemain paling kreatif, kerap kali menjadi nadi serangan Chelsea, kiri dan juga kanan. Cuma aku rasa dah masanya lah untuk Lukaku masuk balik ke sebelasan utama, kerana nampak ketara kalau dia main dari awal, maybe lain result game ni. Dengan possession dan chances created Chelsea, selain shots yang begitu besar jurang perbezaan dengan lawan diorang kali ni. Werner is a better player kalau main dengan Lukaku. Secara bersendirian, dia nampak lost sikit, terutamanya bab convert chances kan, macam biasalah. Last chance jatuh pada Rudiger pada saat-saat akhir, tapi dia membuktikan kenapa dia centre back bukan centre forward. Man of the match, of course bagi aku, Thiago Silva. Overall gameplay dia sangat meyakinkan, termasuk memenangi penalti untuk Chelsea menyamakan kedudukan. Man United best player Jadon Sancho, tak ada chances langsung, tapi bila dapat satu sangat clinical. Dan seorang lagi maybe Eric Bailly lah, antara yang paling steady untuk Man United kan. Itu je lah geng untuk Game Week 13. Semakin menarik, perbezaan 2 poin je antara Chelsea, Man City, Liverpool. Anything can happen sebab perjalanan masih panjang. Game Week 14 pun dah dekat sebab midweek game kan. So kita kena standby untuk recap akan datang. Maybe Jumaat nantilah. Like, share, subscribe untuk bantu aku terus buat konten macam ni. Raikan pendapat berbeza, agree to disagree di ruangan komen, dan terus layan Berhenti.